Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurina Firuzanah binti Muhammad Nasri. Nombor matrik saya ialah 065122. InsyaAllah, hari ini saya dan rakan-rakan ingin membentangkan tajuk iaitu Asma Allah Ta'ala wa Sifatihi Tauqifiyah, yang bermaksud nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sifat Tauqifiyah. Asma Allah dari segi bahasa ialah nama-nama Allah yang baik, mulia dan agung sesuai dengan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah ini merupakan satu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan Allah Ta'ala sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta beserta segala isinya. Pendapat para ulama, kebenaran ialah ketetapan dengan kebenaran yang lain. Dengan cara ini, masyarakat Islam tidak akan mudah menoleh Allah ialah kerana tiada satu pun yang dapat diseratakan dengan Allah. Peribahasa berikut hanyalah pendekatan yang disesuaikan dengan konsep akal kita yang sangat terbatas ini. Semua kata yang berada pada Allah harus difahami perbezaannya dengan menggunakan kata-kata yang wajar itu. Para ulama juga menekankan bahawa Allah ialah pencipta dan penguasa alam yang abadi dan alam yang fana. Semua nilai kebenaran mutlak hanya ada iaitu bergantung kepadanya. Dengan demikian, Allah ialah Maha Tinggi, Maha Dekat, Maha Kuasa dan juga Maha Pengasih dan Penyayang. Sifat-sifat Allah juga dijelaskan dengan istilah Asmaul Husna, iaitu nama-nama yang baik. Tauqifi. Maksud Tauqifi ialah kandungannya diterima oleh Rasulullah dari wahyu, lalu dijelaskan kepada manusia dengan kata-kata darinya. Di sini, walaupun kandungannya dinisbatkan kepada Allah, akan tetapi dari sudut sisi perkataannya lebih banyak dinisbatkan kepada Rasulullah. Ini kerana kata-kata itu disandarkan kepada siapa yang mengatakannya, walaupun terdapat makna yang diterimanya daripada pihak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfadhini Nazira binti Muhammad bin Syam. Nombor matrik 062866. Isu nama Allah, mengapa orang bukan Islam tidak berhak menggunakan nama Allah? Mari kita bincangkan mengenai isu ini. Saya yakin dan pasti ramai lagi yang keliru mengenai hal ini. Antara sebabnya, ada ulama yang mengatakan dalam Al-Quran terdapat dalil yang membenarkan hal tersebut, dan tambahan pula tiada dalil yang menyokong larangan penggunaan nama Allah oleh orang bukan Islam. Perlu ditegaskan bahawa perkataan menggunakan adalah bermaksud menggunakan nama Tuhan orang Islam merujuk kepada Tuhan bukan Islam. Islam adalah agama yang murni dan berbeza dengan agama yang lain. Penegasan nama Allah sebagai nama khas sangat jelas dalam Al-Quran. Bahkan dalam surah Al-Ikhlas juga menyebut mengenai hal ini. Ibnu Katsir juga menyebut bahawa Allah adalah nama yang khas. Allah adalah nama khas kepada zat Allah dan ia adalah nama yang luhur dan tidak diberikan nama ini kepada seseorang pun dalam bentuk pengesahan kecuali kepada Allah. Kerana hanya dialah yang sempurna dalam sifat dan perbuatan. Maka sesiapa yang ingin menggunakan kosakata tersebut hendaklah menggunakannya sesuai dengan maksudnya dan tidak boleh menggunakan mengikut makna yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfazah binti Muhammad Rizal. Nombor matrik 062060 ingin membentangkan tentang sebab-sebab kita perlu belajar sifat 20. Sebab yang pertama ialah jumlah 20 sifat tersebut bukan bermaksud sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang terhad kepada bilangan 20 sahaja. Buktinya, Imam Al-Sanusi dalam kitab Al-Baharin berkata, maka sebahagian daripada apa yang wajib bagi Tuhan kita adalah 20 sifat. Ungkapan sebahagian itulah yang menunjukkan sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala melebihi 20 sifat. Menelusuri sebab yang kedua pula ialah 20 sifat tersebut merupakan syarat ketuhanan yang mesti dimiliki bagi sesiapa yang dianggap Tuhan. Jika dia adalah Tuhan secara akal yang sejahteranya, dia
dia mesti ada dan mempunyai 20 sifat ini. Mustahil dia mendakwa dirinya Tuhan jika dia tiada sifat kudrah, iaitu kuasa, ilmu, iaitu ketahui, dan seumpama dengannya. Jika dia mempunyai 20 sifat ini, maka layaklah dia menjadi Tuhan, namun tiada yang layak melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mencabar Raja Namrud untuk menggunakan kudrahnya, iaitu kuasanya, dan iradah, kehendaknya, bagi mengubah tempat terbitnya matahari. Namun kerana ia tidak mampu, itu telah menunjukkan ia tiada sifat kehendak dan kuasa secara mutlak yang mesti dimiliki oleh Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sufia Atira binti Kareno, nombor metrik 063546, dan saya akan membentangkan tentang pandangan Wahabi terhadap nama-nama dan sifat Allah Tauqifiyah. Terdapat beberapa masalah mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Tauqifiyah. Yang pertama, manusia lebih mengutamakan logik akal daripada mengutamakan Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang berhak mensifatkan dirinya, kerana manusia mempunyai akal fikiran yang terbatas. Bagi golongan Wahabi, ilmu sifat 20 ini adalah bid'ah, syirik dan juga kufur, kerana ilmu ini tidak diajar ketika zaman Rasulullah dan juga para sahabat. Mereka juga menuduh bahawa Imam Syafi'i tidak berakidah kerana ilmu sifat 20 belum lagi wujud ketika zaman beliau. Sekiranya kita fikir secara logik, sifat-sifat Allah sudah terkandung di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Para ulama hanya merangkumkan sahaja sifat 20 Allah tersebut kerana ingin memudahkan umat Islam untuk mengenal Allah. Perkara ini juga adalah untuk memudahkan umat Islam untuk mengenal Allah. Hal ini kerana hari semakin hari lebih ramai orang yang ingin memeluk Islam. Jadinya dengan adanya sifat 20 ini, lebih mudahlah untuk mereka untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ni Nur Syasha binti Ni'aminuddin, nombor metrik 064501. Beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala adalah salah satu rukun dan asas di dalam akidah atau tauhid. Sesiapa yang tidak mempercayai atau tidak beriman dengannya akan terkeluar daripada agama Islam. Kita sebagai umat Islam hendaklah sentiasa melazimi Al-Quran di dalam kehidupan seharian kita. Ini kerana di dalamnya terkandung segala nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang terpuji. Penghayatan dan ma'rifah serta meyakini akan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan amat penting dalam kehidupan seharian kita. Hal ini akan memberi banyak kelebihan kepada diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepadanya. Memahami dan beramal dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala serta sifat-sifatnya dapat memasukkan kita ke dalam syurga. Kita mestilah sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut nama-namanya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maksudnya, dan Allah mempunyai nama-nama yang baik, iaitu yang mulia, maka serulah dan berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Surah Al-A'raf ayat ke-7.